Buletin Pagi 17 November bersama saya Hafizi Rosli. Antara tajuk utama hari ini: salah laku seksual Ketua Jabatan Hospital dipecat. Juga lebih 40 penumpang rentung bas terbakar di Zimbabwe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selamat tiba di Port Moresby, Papua New Guinea bagi menghadiri mesyuarat pemimpin-pemimpin APEC 2018 bermula hari ini. Pesawat membawa Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali mendarat di lapangan terbang antarabangsa Jetson kira-kira jam 9.40 malam waktu tempatan atau jam 7.40 malam waktu Malaysia. Ketibaan mereka disambut timbalan Perdana Menteri Papua Charles Abel dan Menteri Luar Negara itu. Turut berada di lapangan terbang menyambut ketibaan Perdana Menteri ialah Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Tun Mahathir mempunyai jadual padat sepanjang mesyuarat APEC 2018 termasuk mengadakan mesyuarat dua hala dengan beberapa pemimpin negara anggota. Papua New Guinea menjadi tumpuan global berikutan beberapa pemimpin dunia termasuk Presiden China Xi Jinping untuk menghadiri sidang kemuncak tahunan itu. Para pemimpin akan membincangkan strategi untuk meningkatkan pembangunan digital dan perdagangan Asia Pasifik yang inklusif untuk 21 negara anggota. Ia menyumbang separuh daripada perdagangan dunia dan 60% daripada KDNK dunia. Siasatan berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB dijangka siap sepenuhnya dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rashid Ibrahim berkata pihaknya sedang menyiapkan kertas siasatan sebelum menyerahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut. Ujarnya pihak polis mengumpulkan semua keterangan mereka yang telah direkodkan. Ini termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isterinya. Keterangan dimasukkan dalam satu fail penyiasatan untuk diserahkan kepada pejabat peguam negara. Pihaknya mahu kertas siasatan itu diselesaikan secepat mungkin. Malah setiap minggu pasukan khas yang menyiasat kes itu mengadakan perbincangan supaya dapat mengambil tindakan secepat mungkin. Tambahnya siasatan kes itu berjalan lancar dan cuba disiapkan dalam masa terdekat. Doktor pakar yang juga ketua jabatan sebuah hospital di Lembah Kelang yang sebelum ini yang didakwa terbabit dengan kes gangguan seksual sudah dipecat berkuat kuasa Rabu lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad Kelima telah memperkenankan untuk menamatkan perkhidmatan ketua jabatan berkenaan berkuat kuasa pada 14 November. Surat penamatan perkhidmatan itu telah disampaikan Khamis lalu. Jawatan Kuasa Siasatan Khas selesai menjalankan siasatan pada 23 Oktober lalu. Laporan lengkap itu kemudiannya diserahkan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA pada 24 Oktober sebelum pihak JPA mengadakan perbincangan dengan pihak pejabat peguam negara. Hasil perbincangan itu kemudian diangkat untuk mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong selepas mendapat nasihat daripada pejabat Perdana Menteri. Sebelum itu, Ketua Jabatan Ortopedik sebuah hospital awam yang didakwa terbabit dengan kes gangguan seksual digantung daripada menjalankan tugas selama 2 bulan bermula 17 September lalu. Ucapan sulung Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden PKR dijangka menjadi tumpuan utama ahli parti serta rakyat pada Kongres Nasional PKR 2018 yang bermula hari ini. Selain peralihan tampuk kepimpinan, Kongres tahunan itu juga mencipta sejarah tersendiri sebagai yang pertama selepas PKR menjadi sebahagian kerajaan pusat. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Sarah dari Shah Alam. Silakan. Terima kasih Hafizi. Ya, baiklah, selepas
selesai dengan Kongres Nasional Angkatan Muda Keadilan dan Wanita semalam, hari ini bermula Kongres Nasional Keadilan ke-13 yang saya kira satu kongres bersejarah kerana ini merupakan kongres pertama oleh PKR sebagai sebuah kerajaan baharu. Dan ketika ini ada perwakilan yang masih lagi mengambil tempat di dalam Dewan Persidangan dan semua menantikan kehadiran Ketua Umum Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang dijadualkan tiba bila-bila masa sahaja. Atur cara hari ini akan bermula dengan ucapan oleh Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan seterusnya tumpuan akan beralih kepada ucapan dasar oleh Datuk Seri Wan Azizah sekaligus perasmian Kongres. Ucapan dasar ini merupakan antara yang dinantikan oleh lebih 2,000 perwakilan kerana ini merupakan ucapan dasar atau amanat terakhir Datuk Seri Wan Azizah sebagai Presiden PKR sejak tahun 1999 sebelum menyerahkan tugas kepada suaminya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bakal diumumkan sebagai Presiden Parti selepas diumumkan menang tanpa bertanding pada pemilihan parti yang lalu. Selepas itu, Kongres bermula dengan sesi perbahasan ucapan dasar Presiden oleh perwakilan negeri yang akan berlangsung sehingga petang sebelum pengerusi tetap menangguhkan persidangan dan bersambung esok iaitu hari terakhir Kongres. Baiklah, PKR selaku parti terbesar dalam blok kerajaan, Kongres ini sememangnya akan menjadi parti rakyat serta warga dunia dengan beberapa duta dan wakil parti politik luar negara juga dijangka hadir. Dan jika melihatkan pada mood pada Kongres kali ini, saya lihat memang suasana cukup meriah dan rata-rata perwakilan bersemangat untuk hadir ke Kongres PKR kali ini bagi menantikan sesi perbahasan dan juga penggulungan serta ucapan dari kepimpinan baharu yang dipilih. Dan difahamkan agenda perbahasan akan merangkumi isu organisasi politik parti, ekonomi, sosial dan reformasi politik yang sedang diusahakan bertemakan memaknai demokrasi, menterjemah reformasi. Apa yang pasti Kongres ini dilihat sebagai satu platform yang baik untuk kembali merapatkan saf dan berkhidmat kepada rakyat sebagai satu pasukan, lebih-lebih lagi selepas melalui proses pemilihan parti yang cukup panjang iaitu selama 9 minggu dan penuh cabaran. Dan saya kira itu saja laporan saya, Sarah Abdullah, langsung dari IDCC Shah Alam. Kembali semula bersama Hafizi di studio. Silakan. Terima kasih Sarah, langsung dari IDCC Shah Alam. Sebentar tadi kita ke laporan seterusnya. Tidak berlaku kebocoran soalan dan jawapan matematik kertas 1 Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2018 seperti tersebar di media sosial. Timbalan Menteri Pendidikan Teo Ni Ching berkata, beliau dimaklumkan Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM sudah berhubung dengan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Ilopura 2 Sandakan Sabah mengenai perkara itu. Ujarnya pihak Lembaga Peperiksaan sudah menghubungi dan bercakap dengan guru sekolah terbabit. Guru berkenaan memaklumkan bahawa jawapan yang beliau muat naik dalam Instagramnya adalah untuk berkongsi dengan rakan-rakan dan pelajarnya. Jawapan itu bagaimanapun disediakan selepas peperiksaan selesai. Berdasarkan penjelasan itu, ujarnya tidak berlaku kebocoran kertas soalan matematik yang seperti yang didakwa. Beliau mengulas mesej yang viral di media sosial kononnya kertas soalan dan jawapan bagi matematik kertas 1, bahasa Melayu kertas 2 dan bahasa Cina bagi peperiksaan SPM 2018 bocor. Sesi rundingan pelbagai pihak berhubung hasrat kerajaan meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum AISET akan dimulakan Januari depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Waitamurti berkata, kerajaan masih tiada kata putus berhubung hasrat meratifikasi konvensyen berkenaan. We are not setting a time frame. I have to be very clear on that because I never mentioned any time frame, but I was misquoted before, so I want to stress that there is not going to be any time frame. Okay, we will consult the people and we will decide later. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Konvensyen Meta 2018 di Putrajaya. Ujarnya proses perbincangan bersama orang ramai akan dijalankan di setiap negeri, namun kaedahnya belum lagi diputuskan. Isu AISET mencetuskan bantahan banyak pihak. Semalam, ribuan umat Islam turut berhimpun di beberapa negeri bagi menolak cadangan ratifikasi itu.
Tiada sebarang kenaikan kadar cukai taksiran bagi kediaman dan premis perniagaan di Melaka pada tahun hadapan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Tee Kok Kiew berkata, keputusan mengekalkan kadar cukai itu dibuat setelah mengambil kira kedudukan hutang kerajaan negeri selain tidak mahu membebankan rakyat. Kita telah membuat keputusan bahawa pada tahun depan kita tidak akan menaikkan sebarang cukai tafsiran harta, iaitu cukai pintu. Jelasnya kerajaan negeri terdahulu sebelum ini menggunakan kaedah pengiraan cukai taksiran daripada nilai sewaan kepada nilai semasa menyebabkan berlaku kenaikan sehingga 3% bagi premis perniagaan. Justru bagi mengelakkan ia terus membebankan rakyat, ujarnya kerajaan negeri mengambil keputusan untuk mengekalkan kadar cukai berkenaan. Percutian di Songkla, Thailand bertukar menjadi mimpi ngeri bagi seorang guru wanita apabila diserang dan digigit oleh seekor kuda yang naik minyak. Mangsa Nur Aini Ruslan, 29 tahun, berkata kejadian berlaku ketika dia sedang bersiar-siar di pantai Samila Songkla pada 6 November lalu. Menurut Nur Aini, ketika dia sedang menunggang kuda sambil diiringi seorang jurupandu, tiba-tiba seekor kuda lain meluru dan menyerangnya. Tiba-tiba ada seekor kuda lain yang datang melanggar saya sampai saya jatuh dengan kuda sekali. Kemudian saya digigit dan dihempas berulang-ulang kali. Jadi kejadian ini menyebabkan saya cedera di bahagian pinggang dan pendarahan dalaman yang agak teruk jugalah. Susulan kejadian itu, dia dikejarkan ke Hospital Songkla untuk rawatan awal. Nur Aini pulang ke tanah air keesokan hari bagi mendapatkan rawatan lanjut di hospital swasta. Dia turut menjalani pembedahan pada 9 November lalu bagi membuang darah beku di bahagian belakang dan mencuci luka di pinggang. Dalam pada itu, Nur Aini menasihatkan orang ramai yang ingin bercuti terutama di luar negara agar membuat persiapan secukupnya termasuk mengambil insurans. Sirah Nabi Muhammad SAW menyaksikan masjid atau surau bukan sahaja menjadi pusat tumpuan ibadah semata-mata. Penyebaran ilmu, dakwah atau seumpamanya dalam skop yang lebih luas turut dituntut dalam memperkasa legasi ummah ketika itu. Menyingkap semula dan mahu mengembalikan kegemilangan imarah berkenaan. Pendekatan baru menerusi sains dan teknologi disemai dalam kalangan anak muda bersama komuniti setempat. Bengkel My Robot antara inisiatif terbabit gabungan komuniti Surau An-Nur dan tanggungjawab sosial mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM. Pengisian interaktif mengetengahkan penggunaan asas perisian pembinaan robot untuk pelajar sekolah di bawah bimbingan fasilitator yang juga mahasiswa Fakulti Kejuruteraan Universiti terlibat. Mereka telah prepare untuk bersama dengan masyarakat, dan ilmu yang mereka belajar mereka implement pada masyarakat sedari awal. Mudah-mudahan ini menjadi satu permulaan kepada semua surau di Selangor khususnya dan semua surau di seluruh negara, insya-Allah. Robot dikawal melalui Bluetooth, telefon pintar. Suasana santai dan menyeronokkan ini menggunakan pendekatan asas yang mudah dipelajari. Ia sedikit sebanyak mampu menarik minat serta mengasah bakat potensi jurutera cilik terbabit. Saya dapat banyak pengalaman dan banyak ilmu tentang robotik. Sebenarnya memang saya minat robotik dan tak sia-sia saya menyertai program ini. Jadi saya mengharap program ini akan ada lagi pada masa akan datang. Pendekatan seumpama ini mula mendapat sokongan, tular dan telah menarik perhatian Menteri Belia dan Sukan Said Saddiq Said Abdul Rahman bulan lalu. Apabila seorang kanak-kanak baru berusia 12 tahun, Thaqif Syariman Zamzuri, mampu membina sebuah permainan video menerusi pengaturcaraan komputer. Kerajaan terus komited memperkasakannya dalam Belanjawan 2019 menerusi bidang pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET dan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM.